Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anak-anak pelajar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, apakah topik pembelajaran kita pada hari ini? Topik pembelajaran kita hari ini anak-anak pelajar ialah air mutlak. Kita mulai dengan pertama, pengertian air mutlak itu sendiri. Yang kedua, kegunaan air mutlak itu, bagaimanakah kegunaannya kepada masyarakat Islam seperti kita. Dan yang ketiga adalah beberapa jenis air mutlak yang perlu diketahui oleh anak-anak pelajar sekalian untuk mengenali bagaimana air mutlak dan apakah itu air mutlak tersebut. Baiklah, kita akan mulai pengertian air mutlak itu sendiri. Apakah itu air mutlak, anak-anak pelajar? Air mutlak ialah air yang suci lagi menyucikan. Apakah itu air yang suci lagi menyucikan? Air yang suci lagi menyucikan ialah air yang kekal sifat keasliannya, yang seperti mana yang diciptakan oleh Allah SWT, tanpa terjejas oleh sesuatu dan perkara-perkara yang boleh menjejaskan keasliannya. Yang kedua, baiklah, kita ingin mengetahui bagaimanakah kegunaan air mutlak tersebut. Kegunaan air mutlak, apakah kegunaan air mutlak kepada kita, wahai anak-anak pelajar? Baiklah, kegunaan air mutlak ialah yang pertama, kita semestinya menggunakan air mutlak adalah untuk bersuci, seperti mana mandi, tidak kira mahupun mandi sunat, mandi harus, mandi wajib dan sebagainya. Dan yang kedua adalah untuk berwudu. Tidak lari daripada kalangan kita sebagai seorang Muslim dengan menunaikan 5 solat waktu seharian. Dengan air mutlak tersebutlah kita menggunakannya untuk berwudu dan sebagainya. Dan yang ketiga ialah menyucikan najis. Sebagai seorang Muslim, kita haruslah akui bahawa istinja itu penting dengan menyucikan menggunakan air mutlak. Dan yang terakhir, apakah jenis-jenis air mutlak yang terdapat di muka bumi Allah SWT sekalian? Baiklah, saya akan terangkan satu persatu air mutlak yang terdapat di bumi Allah SWT sekalian. Yang pertama, air hujan. Seperti mana yang kita pernah alami, hujan yang turun daripada langit menitis ke bumi, itulah air mutlak yang pertama. Yang kedua ialah air perigi. Air perigi datangnya daripada hasil galian daripada manusia untuk mendapatkan sumber air. Itu juga dikategorikan sebagai air mutlak. Dan yang ketiga, air embun. Apakah itu air embun? Seperti yang kita ketahui, air embun ialah air yang didapati pada waktu pagi yang terdapat di daun maupun pohon, wahai anak-anak. Dan yang keempat ialah air salji. Air salji hanyalah terdapat di negara-negara yang mempunyai 4 musim. Contohnya seperti Eropah yang mengalami salji pada waktu musim salji. Dan yang kelima ialah air laut. Air laut, mestilah kita ketahui bahawasanya air laut yang seperti bersifat masin yang terdapat di pantai maupun pulau-pulau. Dan yang keenam ialah air sungai. Air sungai seperti yang kita gunakan pada hari-hari yang digunakan untuk menyuci baju, mandi dan sebagainya. Dan yang terakhir ialah air mata air. Apakah itu air mata air, wahai anak-anak pelajar sekalian? Air mata air ialah air yang terdapat di lubang maupun aliran yang tiba-tiba terkeluar pada
air padanya, itulah digelar sebagai air mata air yang dikategorikan sebagai sumber air kepada kita, wahai anak-anak pelajar sekalian. Baiklah, seperti mana yang telah saya terangkan, itulah fungsi air mutlak, pengertian air mutlak dan jenis-jenisnya. Baiklah, untuk menguji kefahaman para pelajar, saya telah menyediakan link pautan quizzes. Di situ terdapat beberapa soalan berkaitan air mutlak. Saya juga menyediakan link pautan Google Form kepada para pelajar untuk memberi cadangan dan penambahbaikan terhadap pengajaran yang telah disampaikan. Sekian, terima kasih. وأنا معاك دايما كده وحشني وببقى مش عايزة أنا أمشي وأسيبك، هو ده اسمه كلام.